Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf, juzuk yang ke-12, surah yang ke-12, bermula ayat yang ke-11. Ayat 11, yang lain itu 12. Tafsir pimpinan Jawi, muka surat 438. Ni ada jemaah tanya, ni ada di Kedah tu ada hak Rumi. Sama ya tu. Cuma muka surat lain lah. Ayat sama, terjemahan pun sama. Jadi boleh pakai Rumi Jawi. Kalau tak boleh pakainya, tak ada kitab. Itu jadi. Baik, tajuk kita hari ini, Tamfiz adik-beradik Yusuf melaksanakan perancangan jahat mereka. Mana semalam kita dah bincang tentang dia punya mesyuarat tertutup. Pada kali ini melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam mesyuarat. Maknanya adik-beradik dia ni bukan main-main. Bila dia mesyuarat, dia buat. Kita bimbangnya kita ni mesyuarat pun tak, buat pun tidak, itu masalah kan. Pakai senyap gitu je. Baik, kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Allahu Akbar. Jadi bila mesyuarat sudah memutuskan bahawa adik-beradik ni 10 orang yata'amaruna ala abihim, mereka telah buat satu perancangan sindiket ataupun orang panggil muamarah, perancangan jahat nak campur Yusuf dalam telaga. Jadi pagi-pagi lagi mari duk bodek ayah dia. Dia panggil bodek lah, lembek tekuk dia kata orang ni. Dia mari, dia kata apa? Qalu, mereka pun pergi berjumpa dengan bapa mereka Nabi Yaqub. Lalu berkata, ya abana, wahai bapa kami. Panggil pun comel abah. Tak, ayah. Dia kata sedap benar tu ayat tu kan. Abah, ayah, malaka la ta'manna ala Yusuf. Mengapa ayah tidak percaya kepada kami tentang Yusuf ni? Kenapa? Wa inna lahu lanasihun. Padahal sungguhnya kami sentiasa bertulus ikhlas mengambil berat kepadanya. Kami duk jaga dia. Kami duk jaga Yusuf ni. Dia kata ayah ni, saya pelik. Lembek budak ni. Duk main berkurung dalam rumah ya. Tak main, tak ada aktiviti sukan.
Ni budak laki-laki bukan budak perempuan. Mana ayat-ayat begitulah lebih kurang. Mari duduk bodek abah dia Nabi Yaqub supaya membenarkan Yusuf ini dikeluarkan. Pasal tu dia kata dalam ayat ini arsilhu ma'ana ghadan. Arsilhu makna biarkan dia esok turut serta bersama kami. Jadi kata di para ulama, dia kata apa, ayat ini menunjukkan bahawa Yusuf dengan adik dia tu duduk tepek dengan ayah dia, tak lepas. Pasal dia kata arsilhu ma'ana, lepaslah dia esok biar pergi sekali dengan kita. Jadi nak mula-mula dia ayat yang pertama tadi menolak sangkaan-sangkaan tak baik. Janganlah, kami jaga betul-betul ya. Kami jaga adik ni. Dia pun nak happy-happy juga pergi main-main di padang pasir. Dah, main berlari-lari, main berambak kata orang kapur. Boleh lah. Arsilhu ma'ana, lepaskan dia esok. Jadi minta tolong lepas lah. Bagi kebenaran lah kami nak bawa dia ni. Ghadan, esok, yarta' wa yal'ab. Tengok, yarta' wa yal'ab. Dia kata supaya dia bersukaria. Mal bersukaria, makan minum, wa yal'ab, dan bermain-main. Dengan bebasnya dia boleh melompat, boleh macam-macam lah. Kita duduk main happy di padang pasir ni, suka-suka. Akbar. Wa yatanazzahu fil bariyah yanshad wa yal'ab. Mana dia boleh main. Kita ni tak boleh, kurang anak dalam rumah tak main ni, kan? Tak sihat, tak segar, macam-macam benda lah terjadinya. Ayah dia pun iyalah, nampak dah benarnya abang-abang ni asyik duk bully adik ni, tapi hari ni baik ni, pelik ni. Mari minta nak ajak main sekali ni, lagu mana ni? Boleh pakai ke tidak buat ni? Allahu Akbar. Nabi Yaqub pun cerita perasaan hati dia. Qala inni la yahzununi an tazhabu bih. Bapa mereka menjawab, pemergian kamu membawanya bersama sangat mendukacitakan aku. Allahu Akbar. Tak lalu makan aku esok kalau mau bagi adikmu ni. Jadi mana gitulah. Dia gini ya. Bila dia tak mau beri, tak nak beri, dia buat alasan. Kalau mau ambil adikmu ni, aku duduk rumah ni pusing, risau ya, kata. Nak makan pun tak lalu makan, duduk je sedih aku ni. Tak usah bawa. Mana ayat tu dia panggil ta'atuf, minta simpati kepada anak-anak dia ni supaya batalkan permohonan. Itu satu, aku bimbang. Satu lagi, wa akhafu an ya'kulahu dzib, dan aku pula bimbang dia akan dimakan oleh serigala. Wa antum anhu ghafilun, ketika kamu lalai dari mengawalnya. Adik besar-besar belakang duk main sana, tinggal adik sini, mari serigala makan, habis. Allahu Akbar. Ini di antara ujian kepada Yaqub. Dia telah meluahkan perasaan dia, dan boleh jadi punca kesilapan itu berlaku di situ. Benda itu takdir Allah Ta'ala, ada cuma sebab-sebab yang kita boleh ambil pengajaran. Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbah inna idzan la khasirun. Mereka berkata, ayah, kalau dia dimakan oleh serigala sedang kami ramai jumlahnya, Allahu Akbar. Abang-abang dia 10 orang ni gagah perkasa belaka ni. Alah, bawa serigala tu sepak ya. Kalau kita kak, bukannya payah sangat nak lawan serigala.
kami ni usbah. Usbah tu maknanya satu kumpulan, puluh orang. Inna idzal la khasirun, sesungguhnya kami sudah tentu adalah dari orang yang rugi. Kami rugilah kalau lagu ni perangai. Baik, kita pergi kepada ayat ni dulu, perbincangan sedikit. Perbincangan kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Al-fawaid at-tarbawiyah. Ini kitab tafsir kita ni, dia ada fawaid tarbawiyah dan fawaid al-ilmiyah yang kita boleh kutip dalam 4 ayat ini. Yang pertamanya, kata-kata Nabi Yaqub, la yahzununi an tazhabu bihi. Sedih aku ni kalau membawa dia pergi. Jadi Nabi Yaqub buat satu rayuan balik kepada anak-anak dia. Mu ni kalau orang baik, mu tak susah hati aku. Kalau mau bawa adikmu, aku jadi susah hati. Duk mikir ke dia. Mu besar-besar ni budak kecil. Itu kata-kata Nabi Yaqub. Maknanya tak usahlah susah hati aku, tak usah ambil lah. Pergi puakmu ya, tak apa lah. Dia main tepi-tepi rumah ya. Gitulah lebih kurangnya. Maka itu dia panggil dari sudut pendidikannya, supaya anak-anak ni terasa kita ni orang jangan nyusah ayah, jangan susah ke hati ayah. Mana kita kena dengar lah luahan perasaan dia tu, rayuan dia tu, dengar. Maka dan Nabi Yusuf pun nampak, Nabi Yaqub rasa pelik dia ni. Mari buat rayuan, minta jaminan lah, macam ada satu perancangan budak-budak ni. Dia tak sedar hati dah tu kan. Dia kata apa? La malaka la ta'manna. Ta'manna tu kalau baca ayat penuh dia ta'manuna. Kenapa kamu tak percaya kepada kami ni? Dia panggil dalil ala annahum taqaddama minhum soal, menunjukkan bahawa mereka ni telah minta banyak kali dah sebenarnya nak bawa adik ni, tapi ayah dia tak bagi. Pasal itulah dia kata, wak marilah, tak apalah, wa inna lahu lanasihun, kami ni sentiasa mengambil berat. Dia kata nasih ni maknanya orang buat baik ke dia lah. Macam kata-kata Nabi dulu, nasihun amin, aku ni orang baik, orang yang dipercayai, tak salah takut dengan kita. Maka kata-kata arsilhu dalilun ala anna Yaqub kana yumsikuhu. Perkataan arsilhu, lepaskan dia, menunjukkan Nabi Yaqub ni sentiasa bawa anak kecil dia ni. Nak gimana dia bawa? Duduk dengan dia ya. Kata orang Kelantan, duduk tepek dengan abah ya. Jadi lepaslah sekali ni. Arsilhu ma'ana gadan, lepaslah esok. Kita nak pergi, nak bawa dia ni, biar dia suka-suka. Besar lagu ni dalam rumah ni, tak pandai buat kira esok ni. Jadi susah kan. Allahu Akbar. Jadi biarlah budak ni aktif sikit. Yang seterusnya, kata-kata Nabi Yaqub. Kata-kata ni dibahas panjang oleh ulama tafsir dan dibahaskan oleh ulama ahli qulub, ulama tasawuf. Dia kata, wa akhafu an ya'kulahu zi'bu, aku takut Yusufnya makan ada serigala. Kata di para ulama, tulis kata-kata ni sikit. Kata-kata hikmah ni, al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bala tu kadang-kadang dia mari melalui mulut kita. Boleh jadi budak-budak ni dia nak pergi tahu capuk adik dia dalam telaga, apa dia kelik. Tapi oleh kerana abah dia, ayah dia buka pintu bagi air dia, aku bimbang takut adikmu ni makan serigala. Mari selalu air dia, tak apalah gitu kak. Kita pergi cari anak kambing, kita sembelih. Kambing tu kita BBQ, darah dia tu kita comot baju. Katanya fabtuliya min nahiyati hadzal qaul, maka Nabi Yaqub dibala dengan kata-kata dia.
Dia bala dengan kata-kata dia. Pasal itulah kita ni kena beringat nak bercakap. Jangan pergi jadi gini. Tak bagus. Sebab balon tu kadang-kadang dia mari sebab kita bercakap. Ana selalu pesan ke jemaah haji kita ni, kalau pergi Mekah jangan duduk bagi tahu. Ni setengah orang dak. Oh saya ustaz, saya siap 5 pasal selipar. Boleh. Balik kaki ayah lah awak dia. Orang lain pergi masjid haram, tak gaji hilas sepasal pun tak hilas selipar dia. Tapi pak cik ni 5 selipar dia bawa hilas belakang. Sebab dia cakap awal. Saya orang pesan dah. Nak pergi Mekah ni kena bawa 5 selipar ni. Orang Mekah ni kita tinggal tok sini dia ambil. Jadi tak ada. Hari pertama siapa Mekah hilang selipar balik jalan kaki ayah dah. Kaki orang tak ada. Mana? Selipar kena ambil. Kata pak cik ada bercakap ke dulu? Ada bercakap? Dia kata adalah. 5 selipar bawa ni. 5 selipar dia hilang Mekah. Jangan main. Ada seorang pak cik ni, ini cerita selingan tapi nak ceritanya balak muwakkalun bil mantiqi. Ujian tu kadang mari dengan mulut kita. Dia kata apa? Dia kata saya ni ya Rabbi, kalau siapa Mekah nak tolong orang susah, orang sakit nak tolong, siapa Mekah hok duk sebilik dengan dia tu sakit belaka. Orang lain masuk bilik bang minyak wangi, Mekah sedap minyak atan. Bilik dia bang bau minyak angin. 3-4 hari duduk Mekah, I mari jebek nak menangis. Kenapa? Kita tanya, kenapa? Ustaz minta tukar bilik. I kata apa nak tukar bilik? Dalam bilik saya orang sakit saja dia tu. Tak bau minyak wangi, bau minyak angin. Kata pak cik ada cakap ke apa dulu belum mari Mekah? Dia pun teriak. Saya kata ya Rabbi, kalau saya sihat, Tuhan beri saya sihat, saya nak tolong orang sakit. Kata alhamdulillah, Allah Ta'ala kabulkan doa pak cik belum mari Mekah. Pak kalau duduk Mekah ni kabul doa, jangan tukar bilik, tolong orang sakit sebab kita niat dah gitu. Teriak dia. Salah cakap ni, kata ni. Katanya Nabi aku ni giroyak kan anak dia. Aku bimbang takut dia dimakan serigala, pak mari air dia anak-anak dia beres. Kita buka baju Yusuf, kita campur dalam telaga, kita pergi sembelih kambing, biru. Apa dia panggil? Darah tu atas baju, kita balik dia. Buat balik kaya. Ni, darah baju anakmu. Ingat malik-malik. Allahu akbar. Jadi li'annahum la ya'tallu ala abih illa bisyai'. Mereka tak buat kecuali satu benda yang ada dalam hati kita yang kita beluahkan, maka dia jadi lagu tu. Jangan ada buat. Pada itulah kita ni kena banyak doa baik-baik dah, banyak doa. Kalau kita nak hantar anak kita pergi ngaji, contohlah kita kata belajar betul-betul, belajar rajin-rajin sungguh takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan duk pergi aku bimbang ni. Pergi kat jumpa dengan bobok geng dandah lagi. Tengok mulut tu tak comel. Sama juga isteri bila nak hantar suami kita pergi kerja jauh-jauh, jaga diri baik-baik bang. Banyak ingat ke Tuhan, banyak doa. Jangan sebut. Jangan duk kenyang-kenyang cari hak lain. Jumpa baranglah kita. Mesej sangat. Kawan tu pun ingat, ya Allah juga ni. Moga duk jauh ni dia bukannya tahu. Pada duk sore tidur sore baik ada gu. Pula jangan celupar mulut. Ulama tasawuf kata, ni kata-kata ulama tasawuf, dia kata silapnya Nabi Yakub sebab dia tidak serah tawakal dia kepada Allah, dia giroyak takut ke serigala. Maka penyakit itulah mari kepada dia. Kita kata wallahu alam. Baik para jemaah sekalian. Jadi anak-anak dia pun jawab, kalaulah Yusuf nak makan serigala, kita rugilah, kita adik-beradik ramai, hero-hero belaka, tak kira siapa gitu sekali. Jadi ingat, al-bala'u muwakkalun bil mantiqi. Bala kita tu Allah Ta'ala uji dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah kata-kata. Lebih-lebih lagi kalau kata-kata berbentuk doa, jangan kata ke anak, jangan kata ke siapa-siapa dalam bentuk doa. Bahasa bodoh ni, tak dengar kata ni, bahasa celaka ke apa. Mak kalau kata lagu ni, mulut mak tu masin. Tak payah makan garam mulut mak ni, dia panggil mulut masin. Bahaya kata-kata tu. Pintu langit terbuka masa dia kata, celakalah anak dia. Baik.
Salah ke Nabi Yakub? Tidak salah. Takdir Allah Taala berlaku dah, Yusuf akan masuk dalam telaga. Pasal itulah bila ni kita masuk ayat yang seterusnya insya-Allah. Tengok ayat 15. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Bawa dah lah. Akhirnya Nabi Yakub mengaku kalah. Semua benda tu takdir Allah SWT sudah ditetapkan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Kan? Nak kata apa, tak boleh buat apa dah. Allah tak ada episod Yusuf ni. Episod ni dia akan lalu kot dalam telaga kot mana pun. Jadi Nabi Yakub pun lembutlah hati. Nak suruh terlaksana takdir Allah Azza wa Jalla, tak apalah. Dah mu janji dah nak jaga adik kamu. Aku pun pesan macam-macam dah kepada kamu. Pergilah. Tawakal Allah. Sukalah dia. Boleh dah Yusuf. Mula-mula tu dia ayuh kat baik lah, gosok kepala lah. Dik lah panggil tu. Naik. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama, dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dasar perigi, maknanya alah, nak kata cakap pun tak kena dah, benda berlaku dah. Kita adik kecil, adik kita tak okey lah bila sampai dekat pintu telaga tu tak terdetik dalam hati kita aksi. Ke budak ni. Budak pula comel, bukannya budak porah tak. Kalau budak porah kata kelih pun beci, ni budak lawak. Tahu. Tak maknanya hati tu kerah kita tak. Boleh pejam mata nak lepas adik dalam telaga ni macam mana. Jadi mereka pun wa ajma'u, sepakat. Tak goyah kata orang. Bahasa budak ni tak gogek setapak. Maknanya putus saya kita mak tamat. Campak. Habislah dia. Mereka pun melakukan yang demikian. Kalaulah Nabi Yakub tak sebut masalah serigala tadi, boleh jadi dia campur sekali dengan baju, pakai baju. Tapi oleh kerana teringat ke serigala, maka dia pun buka baju. Tak baju lah Yusufnya, dah duduk dalam telaga sejuk. Allahu Akbar. Boleh bayangkan. Wa auhayna ilaih, dan kami pula ilhamkan kepada Yusuf. Auhayna, wahyu di sini dengan makna ilham. Sebab Nabi Yusuf belum lagi dilantik jadi Nabi. Jadi kalau kata, ni dia guna perkataan wahyu. Banyak dalam Quran ni pengguna perkataan wahyu. Contohnya, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada mak Musa. Ada orang kata mak Musa ni Nabi, ada wahyu lah, bermakna ilham, bagi ilham kepada mak Nabi Musa supaya campak Musa dalam air tu. Dia cuba lepas ke dalam pengkalai Fir'aun. Lepas. Wa auha rabbuka ila nahli, Allah Ta'ala wahyu kepada lebah. Adakah lebah Nabi? La. Wahyu di sini mana ilham. Sama di sini. Wa auhayna ilaihi ay alhamnahu. Allah Ta'ala bagi ilham kepada Yusuf. Apa dia? La tunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yusuf, mu ingat baik-baik peristiwa ini. Abang-abangmu, adik-beradikmu, anak ayahmu sendiri, campakmu dalam telaga, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan selamat. Mu jangan bimbang. Mu masuk telaga kejap, mentar lagi orang mari ambil. Tak takut. Dan nanti suatu masa nanti akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini. Sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat lagi kepadanya. Orang yang kena zalim ni, dia akan ingat sampai bila-bila. Si zalim, dia mudah lupa. Betul tak? Sebab kat kita. Kita hak pergi butai duit orang, kita ingat. Orang hak butai duitnya kita, sak berat dah pergi. Sudah. Orang panggil sak berat dah, tak ingat kau orang dah. Terlupa dah dia.
Oh, aku ada hutang kau. Kita kalau kita berjanji dengan orang, hati-hati. Janji duduk dalam kepala orang. Bila dia nak tunai janji. Sama juga kita hutang kau, kita mikir. Tapi orang hok berjanji, relax ya dia. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada Yusuf, cerita mu ni panjang, mu sabarlah sekejap, nanti orang ambil mu dalam telaga ni. Satu hari nanti kamu akan ulang balik. Ayat yang keberapa nanti di belakang nanti kita akan jumpa Nabi Yusuf alaihissalam bila bertepar dengan adik-adik dia. Dia kata apa? Alhamdulillahilladzi akhrajani minas sijni wa ja'a bikum minal badwi. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan aku daripada penjara. Allah bawa mu daripada kampung mari sini. Allahu akbar. Yusuf tutup air muka adik-adik. Kalau dia kata keluar aku daripada telaga, adik-adik dia ceh lalu. Yusuf. Tapi dia guna ayat qana. Masya Allah, tabarakallah. Betul lah kita ni, kalau boleh kita guna sindir-sindir lah dulu. Nah. Tapi kalau sindir tak pakai juga, bagi. Ini setengah orang ni kalau kita ayat sindir, dia tak faham. Tak faham. Jadi kalau tak faham, kena direct. Bukan semua ayat direct itu salah. Dan bukan juga baik digunakan di peringkat awal. Patut diberi talmih. Arab kata, maknanya bagi ayat clue dulu sikit. Baiklah. Allahu Akbar. Sesat dah Yusuf. Duduk ayat telaga dalam dia. Sejuklah Yusuf. Kita dengar cerita berasa belah. Budak kecil. Capok dalam telaga, tak pakai baju. Duduk sore. Abang-abang dia balik rumah. Duduk mikir ni. Ketar ni nak klik tunjuk baju ke Aibah ni. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil berbuak-buak menangis. Mari dah lah. Jauh lagi berhenti. Ya duk tuyuk ni. Pegang baju ni kata. Baju adik ni dengan darah-darah ni. Masya Allah. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Mari tegak teriak, Abah, wahai bapa kami, sesungguhnya kami telah pergi berlomba-lomba, mai musabakah, berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Abah bimbang terjadi sungguh, minta maaf lah Abah. Lalu ia dimakan oleh serigala. Makan dah lah. Ayah bimbang jadi sungguh dah. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ni. Ayah tak akan percaya sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Ayah tak percaya ni, kita ni mungkin tak ada percaya kita kak. Gitulah kita puak kita ni. Gitulah mari. Allahu Akbar. Sedap juga ayat bobok dia tu kan. Marilah. Dia pun mari. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Sambil duduk teriak, ayah, Yusuf tak ada dah. Sedih lah. Kami pergi main, tinggal dia, mari serigala ambil. Dan bagi mengesahkan dakwah itu, mereka pula melomorkan baju Yusuf dengan darah palsu. Dia ambil sahlah anak kambing seekor sembelih, boleh jadi anak kambing itu dia BBQ, darah tu dia comot atas baju Yusuf.
Nabi kata, mana baju? Tengok. Buka baju, comel baju, Masya Allah. Tak cari. Nabi Yakub, orang cerdik Nabi. Dia tengok baju, cari. Darah ada. Dikatakan, Nabi Yakub berkata, bilalah serigala ni jadi budak juruh, dia makan anak aku, baju tak cari. Pelik. Itu dia panggil dalam bahasa undang-undang, dia panggil evidence yang paling kuat. Kalau ni makan serigala, rabaklah baju tu. Ni baju comel-comel. Nabi Yakub tengok, yalah, cerdik buat-buatmu. Nabi Yakub jawab, qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nabi Yakub kata, tidak, anak aku tak mati. Bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima oleh akal. Kamu jangan duk bodoh aku. Bila serigala jadi juh lagu ni, makan anak aku, baju tak cari. Bila? Kau serigala juh, cerdik sangat. Yusuf, buka baju aku nak makan. Yusuf acak baju tak tepi, makan di serigala. Ada lagi. Ini pasal itulah kita kata nak berlawak biar pandai. Nak bohong ni biar logik, jangan main tak logik gitu. Macam kita jugalah. Banyak kes-kes berlaku ayah kau mak kau salah ajar anak. Dia janji dengan orang nak bayar hutang hari ni kau, tiba-tiba tak boleh bayar. Dia pesan ke anak dia siap-siap. Kalau orang telefon, mu jawab, ayah tak ada di rumah. Orang call. Ayo, ya. Ni anak mama, ya. Abah ada. Maaf lah pak cik, abah kata dia tak ada di rumah. Abah kata, pada molek dah. Mak royak dia tak ada. Mak royak dia tak ada. Padahal handphone mak dia. Tu hutang hunggang mari selalu ada rumah lah ni, pasal menipu. Tengok. Kita nak menipu biar pandai juga. Jangan menipu ni nampak cerdik sangat kita ni. Maka Nabi Yakub bantah terus, bal sawwalat lakum. Tak usah tipu aku lah. Mana ada serigala cerdik lagu ni. Dan Nabi Yakub dia Nabi. Pasal itulah di awal-awal kisah dulu, Nabi Yusuf mai royak kepada dia mimpi kan. Pasal itulah kata di para ulama tadabbur, mana Nabi Yusuf dengan ayah dia Yakub ni, bagaimana dia nak tadbir, mana nak menyusun balik mimpi dia tu. Jadi Nabi Yakub tahu bahawa Yusuf tak mati. Sebab dalam mimpi nanti ahada asyara kaukaban, semua sebelah orang ni akan tunduk ke hormat pada Yusuf. Mak ayah dia ada sekali. Maknanya dia tidak mati. Kalau kata mati tak, tapi mungkin sembunyi mana anak aku ni, ni masalah. Maknanya dalam kepala Nabi Yakub, Yusuf tak mati. Serigala baik, makan budak tak cari baju. Ingat moleklah kita pun. Kalau kita nak berlawak, nak bercakap bohong, kelentong kata orang ni, biar pandailah, jangan duduk main, jangan duduk main tak terkalu. Maka di sini Nabi Yakub alaihissalam terus berdoa. Dia kata apa? Fasabrun jamil. Allahu akbar. Kalau demikian, lagu ni membuatkan anak aku, fasabrun jamil, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Apa yang kamu buat ke anak aku Yusuf, aku minta pertolongan Allah Ta'ala lah, jaga dia, selamatkan dia, pelihara dia, sehingga kepada suatu masa yang kita akan takbir balik mimpi kita nanti. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, inilah kata-kata Nabi Yakub, sabrun jamil. Tanda sikit, kata di para ulama ada 3 kali jamil dalam Quran. Dalam Quran ada 3 kali jamil. Dalam ayat ni Tuhan kata fasabrun jamil, maknanya aku sabar. Sabar dia sabrun
sabar dengan sebaik-baiknya. Itu dia panggil sabrun jamil. Apa makna sabrun jamil? Tanda. Maknanya sabar dengan sebaik-baiknya, ai la syakwa ma'hu ilal makhluk, dia tak mengadu lagi kepada orang. Tengok dalam ayat lain, Nabi aku kata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah, aku luahkan perasaan aku ini kepada Allah. Itu dia panggil sabrun jamil. Kita hari ni pun kalau kita rasa susah hati ke apa, jangan duk mengadu ke makhluk, tak sedut royak ke Facebook. Kita angkat tangan mengadu kepada Allah, barulah kita jadi sabrun jamil. Ada 3 jamil dalam Quran, tanda tuan-tuan. Satu lagi jamil, Allah sebut wal hajrul jamil dalam surah Al-Muzammil. Tengok surah Al-Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu. Pokok kafir kata kok dia ke Nabi SAW. Wahjurhum, dan jauhkan dirimu dari mereka hajran jamila, dengan jauh yang cara yang baik. Maksud dia sini la azamahu, mu jangan menyakiti mereka. Mu hidup jauh dengan dia, tak usah kacau dia. Itu dia panggil hajran jamila. Maknanya kita ni kalau kita tak setuju dengan orang, kita jangan duk ngacau dia, kita hidup jauh, selesailah masalah kita. Saya tak kawan dengan dia kan, tak kawan dengan dia itu. Dia bawa masalah kita kan. Satu. Al-jamil yang ketiga, tanda wasafhul jamil dalam suratul Hijri ayat 85. Allah kata fasfahis safhal jamil. Oleh itu biarkanlah golongan kafir yang mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta maafkanlah mereka. Layan mereka dengan cara yang baik. Kata di para ulama, ai la itaba ma'hu, jangan duk cerca dia. Makna kita ni kalau kita kata aku maaf dah dia, maaf sungguh ke kau maaf mulut dia? Maaf sungguh, boleh cerca dia nya. Ni duk kedai kopi, Allah saya maaf dah ke dia tu. Pasal jadi maaf gapo lagi tu, duduk buah koksi lah. Kalau maaf diam. Tanda tuan-tuan, kita ada 3 kali jamil. Sabrun jamil, mana kita tak mengadu ke makhluk, kita royak ke Tuhan. Kata ulama, siapa dia mengadu kepada Allah, dia tidak keluar daripada hak manusia sabar. Mengadu ke makhluk, down taraf kesabaran kita. Duk royak ke makhluk tak. Jadi kita ada 3 kali jamin. Baiklah para jemaah sekalian, kita ambil beberapa pengajaran setakat yang sempat di dalam ayat kita ini, insya-Allah. Yang pertama, di antaranya apa yang dibuat oleh anak-anak Yakub ini, iaitulah dosa berbohong. Kata di para ulama, al-hadaru min syu'miz zunub, hendaklah kita takut daripada dosa. Sebab dosa ni kalau kita buat satu, dia akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Contohnya dalam bab ini, adik-beradik Yusuf dengki. Bila dia berdengki, dia mula buat perancangan jahat. Yang kedua, dia pergi bohong dengan ayah dia. Yang ketiga, dia sendiri memutuskan silaturahim. Nak bunuh adik-beradik ni bukan senang, kan? Waktu dia menipu, banyaklah. Di antara punca, tanda tuan-tuan, punca dosa yang boleh melahirkan dosa-dosa yang banyak, berbohong. Ni banyak dosa. Bila dia tak bohong sekali, dia akan berlawak seumur hidup. Kecuali dia bertobat, berlawak lah. Kenapa tak bayar hutang saya? Maaf lah kat begini. Jumpa orang ni pula macam-macam. Maka yang kedua, bila Allah Ta'ala ilhamkan kepada Nabi Yusuf, mu jangan bimbang Yusuf, kamu akan selamat. Jadi Yusuf pun tak mikir banyak, cuma dia mikir bagaimana dia nak melalui hari-hari hidup seorang diri, sedangkan dia tak pernah berpisah dengan ayah dia. Sedihlah juga, kan? Sangat sedih dia. Tapi dia mikir mimpi dia benar, sebab mimpi para nabi di sahih. Mana dia mimpi, aku ni akan jadi orang besar satu masa nanti. Aku sabarlah dulu dalam perjalanan ni. Allah Ta'ala sebut tadi pula, mu akan cerita balik peristiwa ini kepada abang-abangmu nanti.
Mereka akan mengaku apa yang mereka buat. Sabar. Kemudian di antara lagi yang kita kenanya, bila kita kena musibah, kita kena letak di depan kita sabar. Jadi sabar ni para ulama kata ada 3, iaitulah sabar melakukan ketaatan, yang kedua sabar meninggalkan maksiat, yang ketiga sabar menghadapi musibah. Pasal itulah dalam ayat ini Allah beritahu, Yakub kata apa? Wallahul musta'an. Allah Ta'ala lah aku minta tolong dengan hari-hari yang mendatang yang mencabar. Tanda tuan-tuan, kita ni bila kita dengar apa-apa benda yang tak baik nak berlaku, kita kata Allahul musta'an, aku minta tolong dengan Allah. Ingat tak peristiwa ketika Nabi bersama dengan Sayyidina Osman? Nabi duduk dalam telaga di tepi Masjid Quba. Sayyidina Abu Bakar minta izin nak masuk, Nabi kata masuk. Abu Bakar masuk di sebelah Nabi. Umar minta izin nak masuk, Nabi kata masuk. Umar mari duduk sebelah, dekat dengan Nabi. Waktu tu hak jaga pintu nama dia Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa jadi jaga. Siapa nak masuk minta izin. Mari saya nak Osman nak masuk. Nak duduk dalam telaga sekali dengan Nabi. Abu Musa bagi tahu, ya Rasulullah, Osman nak masuk. Nabi kata apa? Izan lahu. Benarkan dia masuk. Beritahu dia ni ahli syurga dengan sebab musibah yang akan menimpa dia. Subhanallah. Bila Abu Musa bagi tahu musibah akan menimpa, Osman terus memberi jawapan seperti doa Nabi Yakub. Allahul musta'an. Osman kata aku minta tolong Allah Ta'ala bagaimana nak menghadapi musibah. Osman masuk, kawasan lubai dalam telaga penuh, dia terpaksa duduk di sebelah yang jauh. Itulah yang ditafsirkan oleh ulama, kubur Sayyidina Osman duduk di tengah bakit, 2 sahabat dia duduk sekali dengan Nabi dalam rumah Aisyah. Osman datang pada tahun yang ke-6 pemerintahan dia, cincin mohon negara jatuh dalam telaga yang sama, korek kering telaga tak jumpa. Osman tahu bermulalah episod ujian percubaan Allah Ta'ala, fitnah akan berlaku dalam pemerintahan dia. Maka dia teringat apa yang dia kata Allahul musta'an. Jadi kita hari ini pun kita belajar dari sunnah ini, kalau kita nak dengar benda tak baik berlaku, kita kata Allahul musta'an, aku minta tolong dengan Allah. Nak minta tolong dengan siapa lagi? Kalau sudah berlaku, barulah kita kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu kita sudah ada. Ini bacaan yang kita sudah letak dalam kitab kita ni, Perisai Muslim. Tuan-tuan boleh ambil baca. Bacaan-bacaan yang ada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian panjang pula ni. Bila mereka itu mari insya an yabkun. Kenapa dia mari malam? Dia pada hari pagi lagi dia campur adik dia tu. Malam baru mari jumpa ayah. Ni kata di para ulama, la tatlubul hajah bil laili fa innal haya fil ainaini wa la ta'tazri fin nahar min zambin. Maka orang tak mari minta benda tengah malam. Nak minta kena minta siang hari, sebab orang siang kita dia tengok mata kita, Allah sedihnya, rumah buruk, baju cari, orang sedekah. Tapi kalau mari nak minta uzur, minta maaf, mari malam. Sebab malam tu orang agak tenang sikit, baru kita minta maaf. Jadi kata di para ulama, la tatlubul hajah bil lail, mu jangan ni dak ni pukul 12 malam telefon ustaz nak minta bantuan. Kata bantuan apa, orang duduk tidur. Ini dari sudut psikologinya, maknanya kalau kita nak minta maaf, kita minta waktu malam. Kalau kita nak minta barang, kita pergi minta waktu siang. Gitulah keadaannya. Kemudian mereka tu mari dalam keadaan menangis. Kata orang bukan semua tangisan itu dipercayai. Terutama sekali dia panggil dumuk at-tamasih, air mata buaya, tak boleh percaya. Buaya ni mata dia mengalir semua air. Ada ke mata dia insaf, ke mata dia mengalir. Jadi kalau orang mari menangis depan kita tu, tak salah duk percaya. Hak kuat berdoa menangis, itulah kaki penipu.
Allahu akbar. Ana jumpa seorang kawan kita ni, dia ajak pergi rumah dia. Naik ke rumah, rupanya rumah bini yang kedua. Cerita sengoti ni. Oh, dia kata, ustaz, dia ni, bini dia nak marah lagi, muka kena tipu ni. Nak cerah ada anak dah. Dia ni ustaz, asyik menangis di depan saya dia tu. Cakap bini dia mati lah, saya pun jadi kesian. Rupa-rupanya tak mati-mati pun bininya. Allahu akbar. Ada seorang tu dia kata bini tak mati lagi, tapi kanser tahap 4 dah, tak lama dah nak mati. Jadi supaya dia tak sedih, dia buat siap persiapan. Kalau mati tu ada hak ni. Tipu belaka ni. Dia kata kalau hak banyak hak kuat mari tuyuk tu, hak tu hak mengarut. Jangan main. Dia mari asya'un aba'u waja'u abahum insya'an yabkun. Mari menangis, jangan pakar. Hak kuat teriak tu, hak kelentung kuat. Masya-Allah tabarakallah. Kemudian waja'u ala qamisi bidamin kadzib, maka di sini para ulama kata kita boleh belajar dari sudut evidence, dari sudut al-amarat, tanda-tanda. Maknanya dalil bukti tak ada tapi tanda tu ada. Cuma dalam masalah Yusuf ni bertembung antara dua tanda. Tanda yang pertama, Yusuf mati, darah. Kan? Tanda yang kedua lebih kuat daripada darah tu, baju tak carit. Apa itulah kita hakim kena cerdik. Tengok di antara dua evidence ni mana lebih kuat, mana lebih logik. Logik, baju tak carit, Yusuf tak mati. Darah apa boleh boleh letak darah tu. Nah. Apa pula zaman dulu, zaman lo ni senang ya. Ambil darah letak atas mesin. Orang tahulah ni bukan darah orang, ni darah kambing. Dua butir. Kena condemn buat mana tu anak-anak Yakub. Nak kata apa? Baiklah. Jadi kata di para ulama, inilah di antara dalil para ulama menggunakan guna evidence, guna qarinah. Ya, bahasa kita kata qarinah dalam menjatuhkan hukum. Jadi qarinah di sini kalau berlawan, kita kena ambil kuat. Dalam isu baju Yusuf, hak selamat lebih kuat daripada hak mati. Sebab apa? Baju tak cari. Baik, yang terakhir para jemaah sekalian, fasabrun jamil. Yusuf kata, Nabi aku kata innama ashku bathi wa huzni ila Allah, ayat yang ke-86 nanti, bahawa kita mengadu kepada Allah Taala, la tunafis sabral jamil, tidak menafikan sabar yang baik. Tapi kalau mengadu kau orang, nampak tak sabar. Hari ni masya-Allah kita duk tengok sahabat-sahabat kita ni, sikit masalah boleh tahu lalu. Tengok Facebook dia kata serabut dia mamak ni. Tak, asyik duk mengadu. Tak usah kita mengadu pada Allah Azza wa Jalla. Allah Taala yang menyelesaikan masalah, bukannya kawan-kawan kita yang asyik duk mengutuk di wall kita, di Facebook kita. Tak usah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah kita episod yang kedua, perancangan jahat dan melaksanakan perancangan yang jahat itu. Maknanya dia rancang nak jatuh Yusuf dalam telaga, Yusuf sudah pun dicampak dalam telaga. Allahul musta'an. InsyaAllah dalam siri yang akan datang ayat 19, Al-Faslus Salis, episod yang ketiga dalam kisah Yusuf, iaitulah Yusuf selamat dan dibawa balik ke Mesir. InsyaAllah dalam perbincangan kita akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.